يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap pula kita boleh dengar sebab saya nak check juga boleh dengar ke tak boleh dengar ni. Kadang-kadang kita show sendiri, alih-alih tak boleh dengar pula. So saya nak check dulu apa yang saya cakap ni boleh dengar tak. Okey, alright. So cantik, kita boleh dengar. Sebab sekarang ni nak pastikan semua benda-benda ni lah, kadang-kadang adalah teknologi kan. So masih memerlukan kata orang tu kita punya apa ni, kita punya kita kena pastikan lah tu maksud saya. Okey, anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best apa khabar anda semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Apa kata kita terus mulakan hari kita dengan bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak yang mungkin agar kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mulakan dengan istighfar agar segala dosa-dosa kita ni yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan ni Allah ampunkan. Mudah-mudahan kita diberikan kematian ataupun dalam di mana kita mati dengan husnul khatimah. So itu apa yang kita inginkan. Alright, kepada yang dah datang, apa kata kita share, kita tag, kita bawa member-member lain untuk bersama dengan Abang Abu dalam sesi pagi ni 9 hingga 10 ilmu wang dunia akhirat, yang kita cerita pasal business, duit, wealth and everything. Alright, under one roof. Dan ini juga peluang untuk anda bertanya soalan dengan Abang Abu. Boleh tanya apa saja. Dia macam ala-ala apa ni, Dave Rasmi ataupun apa ni, siapa lagi lah aku tak tahulah, tapi boleh juga korang tanya soalan-soalan yang kalau nak tanya pasal duit, pasal bisnes, pasal kekayaan, insya-Allah kita boleh jawab. Dan nampaknya kita ada Syamir. Okey, apa khabar Syamir? Syamir Firuz daripada Singapura. Macam mana Singapura? Kita ada Muhammad Hairul Anwar. Okey, dia cakap salam Abang Abu Hairul Anwar. Okey, teruskan dengan tag dan share. Kita kalau boleh nak jemput lagi ramai untuk bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan hari ini hari Rabu 9 Jun, bagi yang menyambut hari jadi hari ini, Abang Abu ucapkan selamat hari jadi, sena halwa kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberkati, merahmati usia anda dan juga kehidupan anda. Sebab apa saya teringat benda ni? Sebab hari ini adalah juga hari hari jadi untuk ibu mertua saya. Ibu mertua saya menyambut hari jadi hari ni. Jadi petang nanti kita orang ada makan-makan kat rumah dia orang. Alright. Kita ada Coach Ayu Asi. Assalamualaikum AA dan AB. Alright, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada juga Cik Lilia. Alright. Terima kasih Cik Lilia. Dan kita ada Cik Lilia. Oh, sama lah tu Alright, clear dia cakap. Okey, terima kasih. Dan just komen di tempat awak ni, komen bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Adakah dia cerah, hujan, lebat, panas terik, pagi-pagi panas terik ke macam mana awak punya keadaan? Dan juga saya belum sihat betul. Saya belum lagi sebenarnya 100 belum 100% recover, tapi alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan akan terus Allah berikan syifahnya dan supaya sembuh dengan cepat. Apa kata kita aktifkan diri kita dengan berselawat sambil tekan love. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sambil tekan love tu banyak-banyak, kita boleh beristighfar, kita boleh bertahmid, bertasbih, semuanya boleh buat. Okey, Cik Alia dia cakap Johor panas. Johor kat mana tu Cik Alia panasnya? Alright, Johor panas. Okey, dan di Singapura kes COVID juga sudah tambah kematian. Seorang lagi semalam telah meninggal dunia, tapi beliau berumur 86 tahun. Jadi Singapura mencatatkan satu lagi kematian, maksudnya dah 34 orang mengikut daripada ni, 34 orang
telah pun meninggal dunia akibat COVID ni, insyaAllah. Alright, kita ada juga Aslina Aslina daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum AA dan semua. Mendung di Ipoh, Faizul mendung di Ipoh dan pagi-pagi sejuk. Bestnya kan, bestnya PKP ni, apa lagi kalau sejuk tidur sajalah kot. Tapi kita jangan tidur pada masa-masa macam ni, sebab ini masa duha. Masa duha ni adalah masa untuk kita betul-betul kata orang tu adakan spirit duha tu. Maksudnya rezeki ni kita betul-betul jadikan spirit rezeki pada pagi ni. Alright, okey, kita ada Cik Lilia. Alright, saya daripada Kempas. Okey, Kempas Johor. Dan kita juga Ayu dia juga daripada Singapura. Cerah pagi ni, alhamdulillah. Okey, apa kata kita teruskan dengan tekan love banyak-banyak, kita tekan share kepada rakan-rakan kita sebelum kita terus memulakan topik yang memang menarik pada hari ini. Semua orang buat berniaga, tapi mereka tak tahu macam mana dengan perniagaan sebenarnya kita boleh membentuk supaya kita boleh retire dalam masa 3 hingga 7 tahun. Apa yang perlu kita buat, apa benda-benda yang perlu kita ada. Abang Abu nak kasih checklist pada pagi ini. Jadi awak boleh just like share dengan member-member awak yang meniaga, yang nak meniaga, sebab benda ni penting. Alright, walaupun kita bersembang-sembang macam ni je, tapi benda yang Abang Abu bagi inputnya sangat insya-Allah sangat akan membantu anda. Alright, dan di Singapura juga bakery di Iron Orchard Mall dan People's Park Complex adalah tempat-tempat yang telah dilawati oleh pembawa COVID tu yang positif COVID. Jadi mungkin adalah baiknya kalau dapat mengelakkan tempat-tempat ni, insya-Allah. Alright, dan itulah sedikit berita daripada Singapura. Dan satu lagi cerita menarik. Siapa yang kenal Gurmeet Singh? So dia Gurmeet Singh ni Puan Cukang lah. Memang famous kat satu Malaysia tu Singapura. Semalam dia kena fine $800 $800 kerana speeding 131. Kat Malaysia ni orang bawa 19200 tapi kat Singapura 131 je awak dah kena saman, dan dia juga digantung 3 bulan tak boleh driving. Wow. Itulah Singapura. Singapura ni you kena betul-betul follow lah benda-benda yang kita undang-undang dia ketat insya-Allah lah. Alright, ramai yang tunggu giliran Dracula ambil darah untuk 6 bulan medical check up. Apa tu ramai tunggu giliran Dracula ambil darah untuk 6 bulan medical check up? Dekat mana tu? Okey, so nak pergi ambil darah ni, nak check up bagus, alhamdulillah. Umur dah tua ni pergilah check mana tahu kita tahu banyak benda lah Alright, okey. So itu antara benda-benda yang kita nak bincangkan. Dan juga ada satu lagi cerita yang nampaknya menarik juga yang kita perlu beri perhatian, sebab dalam masa online ni kan, semua orang buat online, kita buat semua online, beli online, kita order online, tapi ada benda yang perlu kita betul-betul pastikan sebelum kita membeli produk tu, iaitu produk kesihatan. Produk kesihatan nampaknya adalah satu benda yang perlu kita berikan perhatian bila kita membeli secara online, sebab apa yang berlaku ni, lebih kurang 3,200 online listing health product. Maksudnya produk-produk kesihatan yang di listing online sebenarnya adalah benda yang tidak di-approvekan ataupun tidak mendapat kelulusan. Jadi mereka ni buat jual juga. Jadi berhati-hatilah kalau kita membeli produk kesihatan secara online ni, memang kena berhati-hati. Dan kita syorkan supaya janganlah kalau nak beli produk kesihatan, tak apa, kita berusaha lebih sikit. Mungkin kita dapatkan daripada doktor ataupun mungkin dekat farmasi dan sebagainya, sebab ianya lebih, kata orang tu, lebih boleh dipercayai daripada kita beli secara online. Sebab 3,200 maksudnya it's a lot of online portal kat luar sana yang menjual produk-produk kesihatan yang tidak mendapat kelulusan. Jadi jaga-jagalah kalau kita nak membeli benda-benda ni, sebab dalam online ni kita boleh buat apa saja pun kan. Kita boleh dapatkan fake punya testimonial, kita boleh dapatkan semua benda ni boleh kita lakukan dekat online ni. Jadi saya rasa perlu kita betul-betul jagalah. Jadi okey, Muhammad Faizul dia ada dekat Hospital Raja Permaisuri Bainun. Okey, mudah-mudahan segalanya dipermudahkan urusan. Alright, apa kata kita jangan tunggu tu, tekan le banyak-banyak kan, tekan le banyak-banyak tu. Alright, tekan le banyak-banyak, sebab korang tahu Abang Abu ni gila benda ni. Jadi kau tekan saja banyak-banyak biar kau kasih aku pagi-pagi ni happy sikit tengok love.
Dan tengah hari ni pukul 12.30 dalam chit chat lunch hour bersama dengan Muslim Coaches Association di page mereka, Abang Abu akan ada live pukul 12.30 sampai 1. Jadi pastikan anda juga berada di sana. Masa-masa lunch tu kita happy-happy sikit, tapi happy yang membawa banyak kebaikan, insyaAllah. Right, so itu antara benda yang kita juga dah cerita. Okey, dan satu berita yang menarik juga dekat dekat Malta. Siapa pernah pergi Malta? Malta ni satu negara juga, dan mereka mencatatkan kosong kes. Tak, maksudnya kes COVID dah tak ada dekat sana. So mungkin bagi yang nak bercuti bolehlah pergi Malta. Dilaporkan tak ada kes dekat situ. Alright, so itu antara berita yang kita dapat juga. Okey, dan okey, ada juga cerita dekat sini okey, banyak-banyak cerita lah yang sedang berlaku dekat sini. Okey, yes, ni antara benda yang saya dapat tengok dekat sini lah untuk cerita hari ni. Awak ada ke cerita-cerita hari ni yang menarik yang mungkin kita boleh share? Okey, alright, ni apa ni? Ni dah cerita pasal Herbalife pula ni 13 tahun dengan Herbalife Nutrition AA, lulus 94 negara. Abang dah handsome, balik hilang 25 kg, on the way nak dapatkan aura AA. Handsome sokmo. Alright, terima kasih lah. Okay, dia sebenarnya kalau kita tengok semua benda ni kita cuba, sebab setiap orang ni dia berbeza, dia orang punya dalaman ni kan, daripada DNA dia orang, daripada sel-sel ni semua dia berlainan. Jadi pada Abang Abu dia mungkin ada benda tu sesuai pada seseorang, ada benda mungkin tak sesuai. Jadi kita boleh cuba apa yang sesuai, kita ada yang rasa macam tak sesuai, kita hilangkan. Alright, kan kat sini apa lagi? Cik Elia, makan amal still continue macam biasa. Yes, makan amal memang on terus, tapi kita tak buat secara harian, sebaliknya semingguan macam biasa. Setiap minggu kita ada lebih kurang 100 paket kita target lah. Kalau lebih, kalau tak, Abang Abu akan top up supaya kita ada 100 paket kita akan hantar kepada frontliners at this moment, sebab kita tak hantar dekat masjid-masjid seperti biasa, tapi kita hantar dekat frontliners. Alright, so adakah kisah menarik? Bolehlah share dengan Abang Abu dan juga dengan rakan-rakan yang ada kat sini. Yang lain tolong tekan tag member-member anda untuk kenalkan Abang Abu ni pada mungkin saya pun nak berkenalan dengan ramai member-member awak semua di luar sana. Jadi ambil peluang ni untuk kita share, sebab saya tengok ada yang locate nak share. Kenapa kau locate nak share? Just tekan satu share. Kenapa kau locate sangat? Boleh kau share dekat grup-grup lain? Apa masalahnya share ni? Kan kadang-kadang saya pun tak faham, nak share je macam berat sangat. Share je lah kan kepada member-member and stuff like that, supaya yang lain juga boleh kita bersembang-sembang lah kalau member awak kan. Jadi benda yang saya cerita ni kita boleh share sekali. Alright, okay, so adakah soalan? Okay, now masuk bab soalan. Adakah soalan-soalan yang mungkin awak rasa awak nak tanya Abang Abu? Kalau ada soalan-soalan mengenai business, money and wealth, sebagai soalan ni dia sebenarnya adalah satu makanan untuk minda Abang Abu. Jadi kalau saya nak minda saya ni macam tuk, dia bekerja, kena ada soalan. Bila ada soalan, best. Alright, nak join makan amal di ni ada link ke? Ada. Okey, makan amal ni dia dalam Facebook, dia actually dalam kita punya Telegram group. Okey, Telegram group. Mungkin kat sini siapa tadi? Ilya, ada ke dia punya link? Boleh je letak dekat sini. Kan mungkin boleh letak dekat sini supaya insya-Allah dia orang boleh join juga makan amal ni. So dia seminggu sekali je hari Jumaat yang kita actually buat makan amal ni. Siapa-siapa saja yang rasa macam nak derma 1 paket ke 2 paket ke 10 paket ke terpulang pada awak boleh je actually semuanya detail dalam benda tu lah, insya-Allah. Alright, so adakah soalan pagi ni? Soalan saya nak tengok siapa yang tanya soalan pertama pada pagi ni. Kita nak tengok siapa yang nak tanya. Lina Jenny baru masuk. Lina kau tidur lagi ke kau bangun? Alright, okay, so siapa nak tanya satu soalan supaya kita start. Lepas tu janganlah berhenti tekan love. Engkau orang ni, aku ni
tekan love banyak-banyak. Aku suka sangat sebab kita nak habiskan setiap hari tu lebih kurang 1,000 love kan. Minimum 1,000, tapi semalam dapat 2,000 lebih, sebelum tu kita dapat 2,000, 3,000 lebih kan. Jadi tekan love je, dan juga tekan share kepada member-member. Kita nak tengok orang yang melihat ni, kita dapat 20,000 ke 30,000 orang sekarang 12,000 je yang sedang tengok. Okey. Alright, ada ke soalan? Come on. Saya masih menunggu lagi siapakah orang yang first kali nak tanya soalan. Ada ke soalan yang mungkin awak nak tanya tau? Mungkin kadang-kadang semalam tidur macam ada benda yang kita nak tanya. Jadi ambil kesempatan ni bersama dengan Abang Abu dalam 1 jam ni, sambil kita cerita borak-borak banyak benda-benda ni, dan juga sekejap lagi kita akan share segmen ilmu kita. Hari ni kita nak cerita 10 checklist untuk kita bersara awal dengan perniagaan. Maksudnya dengan perniagaan ni kita boleh bersara awal. Macam mana tu? Mungkin ada yang meniaga ni dah 24 tahun belum bersara lagi. Ada yang meniaga 5 tahun belum lagi apa-apa lagi. Jadi kita nak tengok kenapa ada bisnes ni dia boleh hands off. Maksudnya owner dia tak ada pun jaga bisnes, dia dah lepak, dia dah bersara, dia dapat banyak duit dan sebagainya. Macam mana kita nak buat benda tu? Jadi itulah yang saya nak actually cerita dengan you all pada hari ini. Jadi ambil kesempatan untuk share dengan member-member anda semua, sebab kita nak share checklist dalam segmen ilmu kita, ilmu wang dunia akhirat ni. Kita segmen kita pada hari ini bisnes. Alright, checklist. Apa checklist yang perlu kita ada? Alright, itu yang kita nak bincangkan. Okey, kepada Ros Ahmad Ros Ahmad ada kat sini, dia cakap Assalamualaikum AA. Alright, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ros Ahmad Ros Ahmad daripada mana? Ros Ahmad cakap pagi dia. Okey, pagi. Ini member-member aku dekat ESQ ni kan, dia pagi. fight kan. Okey, so ada ke soalan yang nak ditanyakan? Nampaknya masih belum ada orang tanya soalan lagi. Saya pun pelik kenapa orang tak nak tanya soalan hari ni. Dia orang mungkin nak tengok aku je kot. Ada yang datang, Allah tengoklah si Abang Abu ni. Ada yang tak kenal pun, tak apalah, tengok dia ni macam Bangla mana kan. Mungkin ada yang ingat saya Bangla. Saya bukan Bangla. Walaupun muka saya ni macam Syarukan sikit. Syarukan, tahu Syarukan itu sebenarnya dia tu mempunyai iras-iras saya lah. Ada yang dah menyampah dah. Alright, okay. So soalan tak ada ke? Kau memang tak ada soalan? Apa pun tak ada soalan. Apa definisi AA bila cakap bersara? Semalam kan aku dah cerita Ayu. Semalam aku dah cerita apa itu definisi bersara. Sebab kita ni bila ingat bersara ni selalu ingat umur 60 tahun, 65 tahun baru cerita pasal bersara. Sebenarnya tak. Bersara ni adalah apabila kita boleh mempunyai cash flow yang datangnya daripada pelaburan atau hands off business kita yang boleh menampung perbelanjaan bulanan kita. Okey, contohnya saya bekerja sekarang contohnya, dan kerja saya dapat RM5,000 dan saya ada perbelanjaan sebanyak RM4,000 contohnya lah kan. So saya ada lebihan RM1,000 ni. Apa saya buat dengan RM1,000 ni? Saya kumpul-kumpul, saya buatlah satu perniagaan ataupun saya melabur, dan pelaburan dan hasil perniagaan yang saya buat secara sambilan atau tidak ada apa-apa saya punya involvement memberikan saya RM4,500 setiap bulan. So dalam konteks tu saya sebenarnya dah bersara daripada kewangan saya. Maksudnya bersara ni saya tak perlu bekerja untuk saya nak hidup. Sekarang saya boleh buat apa saja yang saya suka. Nak kerja saya boleh kerja, tak nak saya punya suka, atau saya nak buat benda lain. Itu saya punya konsep bersara. Kan? Sebab apa ramai orang bila dia cakap bersara ni, dia cakap 60 tahun, 70 tahun, lepas tu dah dapat duit 3 tahun dia kena kerja balik. So itu yang kita tak nak. Alright, so itu sebenarnya daripada konsep apa yang Abang Abu cakap bersara. Okey, boleh Alright, Assalamualaikum. Umi dia cakap alright, abang lah. Okey, abang-abang pakcik. Alright, Gi Airil, Assalamualaikum. Pagi. Alright, pagi, terima kasih. Alright, terus tekan love banyak-banyak, sambil kita menunggu untuk segmen ilmu kita pada hari ini. Segmen ilmu, topik adalah checklist untuk anda bersara awal dengan perniagaan anda. Awal tu apa maksud awal? 3 hingga 7 tahun kita boleh plan supaya kita boleh dah bersara. Maksudnya dalam perniagaan, apa maksud bersara? Kita hands off, kita tak involve dalam perniagaan itu secara direct, kita hanya duduk, mungkin tidur
tapi ada orang ataupun ada sistem yang memberikan kita pulangan. Itu maksudnya. Alright, kita ada Zul Apple. Alright, Zul Apple, apa khabar? Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Abu. Selamat pagi. Best kepada Zul Apple. Zul Apple ni kalau pagi-pagi ni dia WhatsApp ni, maksudnya dia share ni, maksudnya dia tengah buat workout lah ni kan. Mungkin dia tengah lari ke, dia tengah apa, exercise ke, aku tak tahulah. Sebab biasa dia ni kalau dia ada dekat online, dia mesti buat something yang like dia tengah buat. Alright, terima kasih Zul kerana datang. So ada apa-apa cerita ke dekat tempat Zul ataupun Airil, ada apa-apa cerita yang best mungkin kita nak share di tempat awak PKP, di tempat macam mana? Salam AA yang handsome dan semua. Alright, bila dia cakap handsome, okey, saya ni bila awak nak dapat something kan, apa something dia, kita dapat tepukan. Bila awak cakap saya handsome, awak akan dapat tepukan. Bila awak cakap saya macho, awak dapat bila awak cakap Abang Abu awesome, awak dapat benda-benda macam ni. Jadi benda-benda macam ni lah yang korang boleh actually like buat. Alright, dan nampaknya okey, kan aku dah agak dah Zul Apple ni, dia cakap dia baru habis dia punya workout. Okey, Siti Nur Amoy. Alright, Siti Nur Amoy ni adalah aku punya adik ipar ni. Sebenarnya kan dia dekat mana ni dekat Mersing. Dan korang kalau nak beli makeup ke, kau nak tahu pasal makeup, kau nak buat duit lebih sikit, kau baik contact dia ni. Sebab dia ni dekat Mersing, dia macam macam orang terror kat Mersing lah. Tu dia Siti Nur Amoy tu dia Siti Nur Amoy. Jadi korang ingat dia ni, cepat pergi like dia ke, kau pergi komen kat dia punya Facebook, cakap macam mana saya nak jadi cantik, macam mana saya nak jadi putih, macam mana saya nak macam jadi lawa. Nanti dia bagilah tip-tip dia macam mana kau nak jadi lawa, semua kau dapat daripada dia. Alright, kita ada juga Rosida Rosham. Assalamualaikum, selamat pagi AA, best. Terima kasih Rosida untuk bersama dengan pagi ni. Dan saya juga nak awak berkongsi ataupun share ataupun komen dekat sini, apa benda yang mungkin sangat best sedang berlaku dekat tempat awak ni. Alright, sambil tu jangan lupa tekan love. Aku paling pantang bila orang tak tekan love. Sebab bila tekan love ni kan, sebenarnya bukan untuk aku je, tapi sebenarnya korang tekan love tu sambil kata orang tu kita ingat akhirat. Ingat akhirat. Sekali tekan love, Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim. Lepas dah habis, mungkin dah 100 jadi. Okey, sekarang Alhamdulillah kan dapat banyak benda kan. Itu yang sebenarnya Abang Abu nak. Alright, okey, my area Zul, dekat area mana tu? Dekat Bangi Zul Merah. Jadi sekarang ni just buat aktiviti di rumah saja. Okey, baguslah kita jaga kita duduk rumah, tak payah nak keluar kalau tak ada benda. Sebab hari ni dengan teknologi kita macam dah tak perlu nak keluar. Hari ni Abang Abu ada 3-4 meeting, perjumpaan. Ada satu tu lepak dekat Zoom. Kalau dulu kita ajak lepak dekat kedai mamak, sekarang lepak kat Zoom. Kau free tak main masuk lepak kat Zoom ke, dekat room ke, dekat Facebook pula ada room kan, kita create the room, nanti yang lepak member, ajak member, kita lepak-lepak. So itu dah jadi macam tu lah sekarang ini dia bagi yang minta tadi kan, yang minta nak buat makan amal ataupun kita nak bersama dalam makan amal setiap hari Jumaat. Awak boleh pergi ke link Telegram ni, di mana awak boleh bersama-sama dengan adik-beradik Abang Abu. Kita memang setiap minggu kita ada satu aktiviti, iaitu memberi makan amal kepada frontliners di area Kuala Lumpur lah, Serdang apa tu semua. Alright, kalau puasa dulu kita buat setiap hari, tapi hari bulan-bulan biasa hari Jumaat saja. Alright, Assalamualaikum Kak Ashura dan okey semuanya Alright, kita dah 9.30, jadi saya nak masuk ke topik pada hari ini insya-Allah. Alright, topik yang saya rasa penting juga, sebab selama episod-episod sebelum ni kita cerita banyak kan, kita baru bermula selepas Bambu dah balik semula ni Kalau dulu nak bercakap pun macam batuk, 2 bulan saya tak ada buat apa-apa live ke Zoom ke apa ni, tapi Alhamdulillah 3-4 hari ni dah mula balik dan kita dah bincang banyak. Dan hari ni kita nak sambung daripada perbincangan semalam. Bagi yang mungkin terlepas nak tengok Abang Abu semalam sebelum ni ataupun episod pertama 2, 3, awak boleh pergi ke YouTube Abang Abu Mechanic Wang. YouTube memang ada kat situ, ataupun awak scroll balik dekat Facebook saya ni, Facebook fanpage Abang Abu Mechanic Wang, pasti ada video-video sebelum ni. Alright, jadi hari ni kita nak cerita
checklist untuk anda bersara awal dengan perniagaan anda. Okey, bila cakap perniagaan, kau janganlah yang tak nak berniaga ni pula tak nak dengar, sebab benda ni mungkin relevan juga pada anda. Sebab benda ni awak mungkin awak tak tahu, hari ni awak mungkin tak berniaga, tapi mungkin besok lusa awak nak start perniagaan. Kan bila ada ilmu yang kita kongsikan, dia boleh actually membantu kita juga. Mungkin juga tak pernah niat nak berniaga, tapi bila dah dengar, mungkin ada yang teruja nak berniaga. Jadi tak kisahlah awak ni tak ada perniagaan, definitely awak boleh juga dengar bersama-sama dengan Abang Abu. InsyaAllah Abang Abu nak share certain checklist yang perlu kita ada untuk kita mencapai satu benda yang saya namakan dia persaraan dalam bisnes. Sebab apa saya juga dapati ramai orang yang datang kat saya, Abang Abu saya dah bisnes 7 tahun, saya dah bisnes 10 tahun, saya dah bisnes 15 tahun, tapi saya rasa saya macam tak ke mana. Saya rasa lebih baik saya bekerja tadi lagi bagus, sebab saya dah struggle 15 tahun. Orang yang bekerja saya nampak at least dia dah macam settle down dalam hidup dia. Jadi ada banyak soalan-soalan macam tu. Jadi kita nak bincangkan kenapa terjadinya macam tu. Kenapa dalam bisnes ni, sebenarnya bisnes ni mempunyai satu peluang untuk kita mencapai kejayaan kewangan ataupun persaraan tu lebih awal. Tapi apa yang menyebabkan ramai orang tak dapat benda tu? Malahan dia struggle. Kenapa jadi benda ni? Jadi itulah yang kita nak sama-sama semak balik, kita tengok checklist ni. Saya nak bagi checklist ni supaya awak macam boleh take this as some notes untuk anda. Mungkin satu benda untuk awak fikirkan balik. Saya tak cakap benda ni semua power lah whatever, tak. Ini adalah perkongsian daripada Abang Abu based on saya punya pengalaman sebagai seorang usahawan sendiri, dan juga mengajar beratus-ratus ribu sekarang saya dah ajar orang-orang dalam bisnes. Alright, dengan adanya Zoom ni, setiap hari saya kontak lebih 100 orang, 150 orang dalam pelbagai program lah, macam-macam program yang saya buat. Jadi kita dah banyak dapat like soalan-soalan, dan bila kita kaji balik dan juga kita tengok balik pengalaman kita sendiri, ada beberapa benda yang menyebabkan ramai orang ni dia tak dapat mencapai tahap persaraan, ataupun dia tak boleh nak tinggalkan bisnes dia tu dan buat benda lain. Dia tak boleh. Kalau dia buat macam tu, habis lingkup ataupun dia ada masalah. Jadi kenapa benda ni berlaku? Sebab satu benda yang kita kena ingat, dan ini juga saya rasa tadi masa saya dengar kuliah ustaz saya, salah satu benda adalah disebabkan kita ni meletakkan dunia di dalam hati kita. Bila kita letak dunia dalam hati kita, kita akan ada kita resah, kita takut, kita banyak fikir benda ni. Apa yang ustaz saya cakap, dunia tu kita letak dekat tangan ataupun dekat badan kita, tapi kita letak akhirat dalam hati kita. Apa maksud dia? Maksud dia jangan kita terlampau fikirkan benda-benda dunia sangat. Jangan terlampau, bukan tak fikir langsung, tapi jangan terlampau sampai dia boleh menghilangkan kita punya keimanan, dia boleh kacau kita punya ketakwaan. Itu yang saya dengar tadi lah. Alright, so bila kita dengar benda tu, dan apa yang saya nak bincangkan pada hari ni ada persamaan juga. So kita nak tengok kenapa ramai orang yang sebenarnya tak mencapai satu keadaan yang baik dalam perniagaan. First kali, yang pertama kenapa benda ni berlaku sambil tu saya akan type lah supaya awak boleh macam jadikan reference juga dekat sini Jadi saya type kat sebelah ni supaya awak boleh jadikan reference. Alright, yang pertama kan, kenapa sebabnya dia tak ada practical mission. Apa maksud practical mission? Practical mission ni, kita tak ada satu misi yang kita macam bagi ataupun kita sampaikan pada diri kita ataupun pada tim kita. Kalau kita ada tim, kita tak sampaikan apa mission kita. Jadi sebab benda tu tak sampai, maka kita lah yang kena duduk kat situ, kena cerita balik, kita kena buat, padahal pekerja kita tak tahu apa sebenarnya misi. Alright, dalam organisation benda ni berlaku sebab mungkin yang start ni dia adalah dia nak buat tu, tapi benda tu tak sampai pada dia punya subordinate dia, orang-orang bawah dia, tim-tim dia, management dia, semua ni tak ada. Dia tak sampai sebab dia tak
dia bukan benda yang disampaikan, bukan dia tak ada mission tau. Mission dia dah tulis, cantik lah mission dia ada dekat sini, tapi sebenarnya mission tu dia hanya tulisan, dia tak translate dalam benda yang orang boleh menjiwai. Ini menyebabkan ramai peniaga ataupun business people ni, dia struggle untuk nak katakan systemize ataupun automate business dia. Dia terpaksa berada di situ sebab misi dia tu hanya dia yang tahu, dia tak sampaikan pada orang lain. Jadi orang lain ni dia tak tahu apa sebenarnya bos aku nak, apa sebenarnya company ni nak ni. Jadi kita ni kerja macam biasa je lah. Kita kerja, dia suruh kita buat, dia tak suruh kita pun tak buat sebab kita tak tahu apa misi. Jadi first kali sebagai seorang usahawan, kita mempunyai tanggungjawab untuk membawa misi kita ni, apa yang kita dah letakkan dalam kepala otak kita ni, kita kena angkat dan kita kena letakkan dalam kepala otak tim kita ataupun subordinate kita, partners kita, semua ni. Jadi itu adalah benda yang pertama. Sebab apa? Bila orang tu dah menjiwai misi kita, maka kita ni tak perlu nak cakap tadi akan buat, sebab dia tahu inilah direction company aku, inilah sebenarnya company aku nak pergi, inilah sebenarnya bos aku nak. Jadi kita dah ada benda tu, jadi benda tu akan menjadikan kita punya kerja dekat situ macam tak perlu sangat. So itu misi yang pertama. Jadi check balik yang first, ada tak awak ni practical mission awak ni telah diterjemahkan dalam bentuk orang ataupun team awak ataupun awak punya business, awak punya even audience awak, target market awak pun boleh faham misi awak. Itu paling power. Bila target market awak faham misi awak, itu luar biasa. Sebab bukan hanya team awak akan support, tapi the whole target market awak akan support. Sebab tu design that practical mission bukanlah hanya menulis ayat-ayat yang macam wow, cantik atau hebat, tapi tak ada apa-apa makna yang dapat kita rasa. Sebab tu mission ni adalah satu perasaan yang kita letak dalam diri seorang tu, right? So itu yang Abang Abu nak share. Okay, itu yang first. Okay, sambil-sambil tu kita boleh juga answer question ni, alright. Salam, topik yang baik tapi ada urusan pula. Allahu Akbar, itu terpulang lah, itu tak payahlah nak cerita kat sini. Tapi terima kasihlah Kak kerana datang tadi. InsyaAllah tengok balik nanti. Okay, Muhammad Nizam, sebab tu dalam company besar setiap kali department ada letak mission. Betul? Right? Sebab apa? Dia tak nak benda tu macam orang tu dia tak tahu apa sebenarnya tujuan aku dalam industri ni ataupun dalam organisation ni. Ada tahu banyak. Kadang-kadang ada, saya juga ada jadi management team dalam something organisation, tapi saya sendiri tak faham apa sebenarnya misi dan visi kita ni. Apa sebenarnya yang kau nak aku buat ni? Jadi kita tak tahu. Jadi kita macam jadi tu tembok je lah duduk kat situ. So itu benda yang Abang Bu saya nak fahamkan dalam topik yang kita bincangkan ni. Yes, menjiwai misi tu, right? Itu yang tak ada. Itu satu yang akan menjadikan satu step untuk kita mula nak bebas daripada bisnes, supaya kita boleh go forward untuk mencari apa tadi, kebebasan kewangan, supaya kita boleh bersara. Alright? Okay, so that is nombor satu. Kalau kita tengok nombor satu lah. So apa seterusnya? Kalau kita tengok seterusnya, yang saya nampak lah, yang saya dapat ni, saya tulis kat sini supaya awak macam boleh ada ingat. Okay, alright. Allahu Akbar. Okay, so kita tak nak, kita tak nak, dia biasanya dia tak ada satu, kata orang tu, mindset. Okay, mindset dia tak ada mindset production tau, mindset production. Okay, dia tak ada satu mindset production. Maksudnya kita tak ada memberikan mereka satu semangat. Semangat apa tu? Bila saya cakap tak ada mindset production ni, so kita tak ada kita tak ada satu letakkan satu mindset capai target. You capai target, you akan dapat benda ni. Contohnya, awak capai target jualan 100 unit, awak akan pergi ke Jepun. Benda-benda macam ni sebenarnya kita tak ada dalam kita punya perniagaan.
Kalau tengok betul-betul ada ke? Ada tak you set some target, dan kalau dia orang capai, kita bagi dia certain kata orang tu incentives, kan? Kalau kita tengok kan company-company macam MLM, macam insurance, kan, dia selalunya ada benda-benda macam ni yang menjadikan orang tu akan mula buat. Target tu sebenarnya kita punya, tapi kita letakkan supaya dia orang boleh capai. Jadi bila itu berlaku, kita sebagai owner tadi boleh take the second step, alright, untuk kita plan dan kita systemize benda tu. Tapi kita tak perlu lagi nak pergi cari sale lagi, sebab kita dah ada satu kaedah untuk memastikan tim kita ni dah mula. So dia dah ada satu production mindset. So kenapa orang gagal? Sebabnya dia tak ada production mindset. So apa tu production mindset? Maksudnya tak ada satu mindset production. Maksudnya kita nak dapat lagi. Sebab apa? Dia tak ada insentif. So bila tak ada insentif yang kita letakkan, maka benda tu susah. Jadi pastikan awak cuba cari apakah benda-benda yang saya boleh jadikan dalam tim saya ni ada insentif. Mungkin awak dah ada, tapi saya nak kita mula tengok dan jadikan dia lebih efektif, alright? Sebab kita tak nak orang tu dapat hanya dapat gaji, dia datang kerja, dia balik dapat gaji. Kita tak appreciate dia orang. Alright, mungkin dia ada capai certain KPI melebihi KPI, maka orang ni perlu diberi insentif. Itu akan menjadikan kita punya benda tu lebih baik. Alright, okay, so kita tengok alright, apa, Roshida, lama senyap, lama tak dengar suara. Sebab apa? Saya kan sakit. Bukan sakit lah, maksudnya saya punya batuk apa tu semua tak baik, saya tak buat. Okay, Mama Airul, terima kasih kerana tag kawan-kawan. Ini satu contoh yang best. Okay, tag member-member, alright, supaya mereka juga dapat bersama dengan kita untuk belajar something yang very simple, insyaAllah. Alright, kita ada Muhammad Nizam, dia cakap KPI tu juga boleh dianggap mission tak Abang Abu? Alright, KPI tu adalah strategi untuk mencapai mission kita. Mission ni adalah something untuk mencapai visi pula. Dia ada macam funnel macam tu. Alright, dia ada funnel atas sekali ada visi. Visi ni adalah apa yang kita nak jadi. Mission tu adalah macam mana kita nak capai benda tu. KPI ni adalah strategi untuk mencapai misi, di mana misi mencapai vision. Alright, so itu sebenarnya lah yang ni boleh cakap. Saya pun dah bermula AA, production mindset incentive not team. Very good. Okay, itu yang kita nak. Alright, that's the number 2. Jadi ramai bisnes tak boleh mencapai fasa bersara ni daripada bisnes mereka kerana mereka tak ada dua benda ni. Alright, kita teruskan. Apa lagi checklist yang sebenarnya kita kena tengok Alright, antaranya juga yang ketiga, saya rasa sebenarnya kita ni tak pergi mencari satu tim yang betul. Alright, apa maksud saya? Okey, kita tak ada division of work. Division of work. Apa maksud division of work ni? Maksudnya dalam satu company, bila kita, ataupun dalam satu business, bila kita sudah ada mindset nak kita systemizekan dia, kita nak macam auto run benda ni, maka division of work ni sangat penting. So kita perlu juga kadang-kadang ada organisation dia buat satu kesilapan, alright, mereka tidak mempunyai full time people yang boleh fokus dalam division work tu. Kita kadang-kadang buat NGO, kita buat benda-benda ni, kita mengharapkan volunteers. Tak salah dalam benda tu, tapi untuk kita nak supaya benda ni boleh bergerak dengan sendiri, kita boleh automated, kita boleh create system, then kita kena ada division of work yang dikepalai oleh orang-orang yang full time. Maksudnya mereka ni memang diberikan kerja tu untuk dia buat. So barulah kita boleh membina satu bisnes yang lebih, kata orang tu, efektif. Kalau kita hanya mengharapkan kata orang tu volunteer sahaja, maka pergerakan kita untuk nak capai bersara dalam bisnes tu tak adalah. Minta maaf lah kalau kita tak ada satu division work. Kau buat sajalah apa. Contohnya kalau kita ada kedai makan lah, so tak ada specific division of work. Maksudnya siapa-siapa boleh buat apa-apa. Ni kedai aku dah buka, okey, kau kerja, ambil kerja, kau buatlah apa saja. Maksudnya benda tu susah nak kita keluar daripada bisnes tu. Sebab sebagai seorang bisnes, kita owner, kita duduk kat situ, baru kita arah, kau pergi masak,
kau pergi buat prata, kau pergi tanya dia. Jadi kita kena ada kat situ. Sebab apa? Kita tak ada division of work. Jadi kita tak boleh nak pergi mana. Kita nak keluar je, dia tak tahu. Aku nak, kau lah jaga, aku tak nak buat. Nampak? Itu akan ada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita kena siapkan division of work. Alright, ini adalah kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh division ni. Sebab semua ni penting untuk saya boleh pergi mana-mana, dan saya masih tahu apa yang perlu dilakukan dalam bisnes saya sedang berlaku kerana kita dah ada division of work dan juga full time staff on benda ni. Alright, so benda ni sangat penting sebab kadang-kadang bila kita tak tahu delegate, kita tak tahu memberikan arahan ataupun memberikan satu tanggungjawab, maka dia akan menjadikan kita ni susah. Kita nak macam create a business yang auto. Alright, jadi pastikan awak ada tak division of work untuk awak punya business. Okey, bila saya cakap division of work, kita belum letak orang tau, tapi kita dah ada apakah jenis-jenis aktiviti, jenis-jenis kerja yang perlu ada dalam bisnes aku ni. Dan kita mula letakkan dia punya role. Kalau dia cakap, orang cakap ni dia job scope lah kan, dia cakap job scope kan. So itu adalah benda yang kita kena letakkan dalam setiap division of work. Ini akan memberikan kita peluang untuk melihat juga yang mana efektif, yang mana tak. Kalau tak, kita duduk, kita yang kena arah. Jadi benda tu akan jadikan sampai 25 tahun pun kau tak boleh keluar daripada bisnes kan. Macam mana nak bersara? Alright, okay. Dan seterusnya, kadang-kadang apa yang perlu juga kita alright, apa yang perlu kita ada juga, kalau kita tengok nombor 4, saya nak bagi nombor 4 ni. Okey, apa yang boleh menjadikan kita ni macam boleh capai ataupun boleh mendapat satu kelainan ataupun satu aura untuk menarik kita punya bisnes supaya dia boleh macam ada kata tentang branding. You kena ada some yang hot topik ataupun satu benda yang you memang expert lah. Alright, okay. Hot topic ataupun kita panggil dia niche lah, niche. Okay, niche. Okey, ini yang juga sebenarnya kita kena faham apa kena mengena benda ni dengan awak boleh bersara awal. Sebab bila kita dah mula membrandingkan kita ada satu topik yang kita dah power, kita kena gunakan media ni. Kan. So kita kena leverage dalam media untuk bagi tahu yang company aku ni memang expert benda ni lah, babe. So mungkin company aku ni memang pakar benda ni. Kita kena hold that niche, expert niche dalam mungkin kewangan ni banyak, contohnya kewangan dia subjek yang besar. So kita pegang pada micro niche dia. Mungkin company aku memang the best dalam menyelesaikan hutang, masalah hutang orang. Company aku ni memang terror dalam bab benda ni. So kita kena ada certain kata orang tu you ada certain expertise in certain niche yang dileveragekan dengan media. So apa yang saya cakap, kita ada hot topic tapi kita tak leverage. Itu yang saya nak awak fikirkan. Kalau awak ada satu hot topic, kalau tak ada, awak kena cari hot topic tu. Apa hot topic dalam industri awak yang awak nak jadi expert. Lepas tu leverage dengan media supaya benda tu boleh sampai. Alright, boleh sampai kepada luar sana, dan ini akan memberikan kemudahan untuk awak berfikir macam mana awak boleh create the system dan sebagainya. Akhirnya awak boleh bersara daripada bisnes awak. Alright, so itu juga yang perlu awak tengok lah. So far dapat tak apa yang aku cakap ni? Boleh dapat tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Sebab topik kita apa? Checklist untuk anda bersara awal dengan perniagaan. Maksudnya awak kena ada certain checklist. Alright, kan, certain checklist yang awak kena fahamkan benda tu. Alright, okay. Dan seterusnya apa yang saya tulis kat sini juga. Okay, kalau kita like dia kadang-kadang alright, okay, create our own persaraannya fund. Dia own retirement fund. Okey, yang ni kenapa saya bawa benda ni? Sebab kadang-kadang ni kita terlampau fikir macam mana kita nak dapat retirement, macam apa yang perlu kita buat, dan biasanya kita selalu termakan pada marketing yang dilakukan oleh
pelbagai company. Contohnya company menjual insurans. Saya tak salahkan diorang, alright. Fahamkan apa saya cuba sampaikan, alright. Sebagai seorang usahawan, kalau kita nak keluar bersara awal, awak tak boleh rely on the traditional method of retirement. Sebab traditional method of retirement sebenarnya dia akan kira kita punya usia sampai 62, 65 baru dia cerita pasal retirement. Jadi dia akan bagi plan pada awak, okey, awak masuklah duit dalam ni sampai satu masa 60 tahun nanti awak akan ada banyak ni, awak boleh retire. Sebagai seorang businessman, kita tak nak retire bila umur kita 70, 80. Kita nak retire kalau boleh 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita dah retire. Apa maksud retire? Saya tak lagi nak bekerja untuk saya punya expenses ni. So, bila kita faham benda ni, kita boleh create our own retirement fund. Daripada kita bagi orang, apa kata kita gunakan duit tu untuk kita sendiri mula menjanah benda tu. Ini yang saya ajar dalam Pukat Kaya. Siapa yang belum join Pukat Kaya, awak memang rugi besar. Alright, kenapa saya cakap rugi besar? Sebab teknik yang saya ajar ni teknik yang paling mudah, paling efektif untuk seorang peniaga mencapai satu tahap kebebasan kewangan yang boleh memberikan mereka satu retirement satu kaedah bersara yang awal. Macam mana kita nak buat? Jadi join Pukat Kaya, pergi www.abangabu.com ni yang dekat bawah ni, kau pergi tekan. Alright, ni nampak Abang Abu dah dia berjalan tu. Alright, dia berjalan sambil aku cakap dia berjalan kan. So aku goyang, dia goyang. Alright, so benda ni kau pergi sana, kau check. Alright, dekat abangabu.com ni kau check. Sebab dekat situ ada satu benda Pukat Kaya, tekan je kat situ, kau adalah detail dia, kau bayar dan kau dah jadi group. Sebab benda tu akan kita start bulan Julai. Kita ada masa sikit lagi Julai. Jadi awak join benda tu supaya awak faham macam mana kita boleh create our own retirement fund yang bekerja untuk kita capai matlamat kita dalam 3 tahun. So apa 3 hingga 7 tahun. Bila cakap 3 tahun tu bukan 3 tahun the fastest, and maybe some people need more time, which is like 7 years is like ultimately is good. Alright, pastikan macam mana kita nak buat. Sebab pekerja ni dia automatic tau, dia ada KWSP lah, whatever and everything daripada traditional method. Tapi kita sebagai seorang usahawan, you need to create your own retirement fund. Okay, kalau nak ikut yang lama tu ikutlah, tapi pada saya that is not effective for a businessman. Alright, kita nak dapatkan benda ni dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita dah bersara. Bersara maksud apa? Aku dah tak payahlah nak pergi tengok bisnes aku lepak kat sini tapi duit masuk daripada bisnes tu. Itulah bersara. Apa kau boleh buat? Aku boleh buat apalah bu, aku boleh jalan, aku boleh lepak, aku nak duduk dekat mana pun boleh bu. Dia macam tu. So that is what we want. Alright, okay. Dan seterusnya, kenapa juga kita ni kadang-kadang dalam bisnes kita tak dapat bergerak ke depan untuk mencapai kebebasan kewangan ataupun kita automated kita punya bisnes? Sebab biasanya kalau kita ada idea kan, alright, kita bila kita ada idea, kita tak ada satu kaedah untuk nak bawa idea ni supaya orang lain boleh juga join. So apa yang saya cadangkan lepas ni, kalau ada kan, okay, kalau ada idea, awak create this thing called one page project paper. Apa maksud dia one page project paper? Bila kita ada idea saja, alright, jangan awak macam cuba buat tanpa benda ni. Kenapa benda ni penting? Sebab bila kita ada benda ni, maka kita tahu apa position baru yang kita perlu. Mungkin kita punya team ni dah ada banyak benda, sekarang kita ada satu lagi projek baru. Ini boleh mengganggu team ataupun sistem yang sedia ada tadi. So dia akan mengganggu, dia akan memerlukan kita punya involvement lagi. Jadi kita tak boleh bersara, kita tak boleh nak keluar daripada bisnes sebab kita masih perlu ada kat situ, sebab kita je tahu. Sebab tu bila kita ada projek baru, kita ada satu idea baru, create a one paper project dan present pada kita punya team tadi, supaya mereka sendiri boleh allow sama ada kita perlu new position ke, ada framework lain ke yang kita kena buat. So benda-benda macam tu. Alright, jangan risau kalau apa yang Abu cakap ni kau tak faham. Alright, it's okay, tak faham tak apa, kau nanti dengar balik kali kedua kau akan faham, kali ketiga make sense, kali keempat kau cakap wow, this is what I want. Clear tak? So that is how we learn. Alright, pastikan awak just dengar saja. Kalau tak faham boleh tanya nanti, sebab kita ada sesi soal jawab. Terima kasih kerana korang punya love tu dah lebih 1000 yang kita nak, dan saya hanya nak awak share, tag dan share supaya lagi ramai yang dapat view kita, dapat tengok kita. Alright, so clear tak? So best bagi yang terus lakukan benda tu, sambil tu tag
Alright, tag kepada member-member anda dan komen dan juga kita share. Okey, kita dah 6 checklist dalam kita punya checklist ni. Kita tengok ada tak benda-benda ni yang kita buat. Alright, dan yang penting sangat, okey, nombor 7. Semua ni checklist So antaranya yang penting iaitu satu kaedah untuk manage ataupun manage dan track your balance sheet. Ini kalau tak ada, then I think no point lah kau buat berniaga kan. Tak kisah kalau kadang-kadang ada orang ni dia boleh je tapi dia tak track benda ni. So dia tak boleh manage, dia tak boleh monitor, dia tak boleh track. No, like balance sheet. Apa tu balance sheet ni? Balance sheet ni adalah untuk melihat kesihatan kewangan kita punya bisnes. Alright, apa aset yang kita ada, macam mana kita punya cash flow kan, benda-benda macam ni. Apa hutang yang kita ada. Alright, so benda-benda macam ni kita kena ada satu balance sheet untuk kita track, so that kita can manage well. Sebab tak ada benda ni lah yang kadang-kadang ada perniagaan alih-alih dia dalam keadaan macam dilema. Dia dalam dilema sebab dia macam alih-alih stuck. Sebab dia tak tahu yang sebenarnya company dia dalam kerugian selama ni. Dia ingat macam okey je, bisnes okey, semua okey, tapi sebenarnya bisnes dia memakan dia punya modal sampai modal dia habis walaupun company tu kecil. Sebab apa? Dia tak ada satu kaedah untuk manage dan track. Jadi pastikan kalau kita nak bersara awal, maksudnya benda ni sangat penting supaya dia allow us to kontrol benda ni daripada luar. Maksudnya daripada luar kita boleh kontrol, kita tahu what's happening, sebab kita dah create, kita dah build a system, kita dah build something untuk kita monitor dan juga untuk kita manage. Jadi pastikan ada tak benda ni dalam kita punya dalam kita punya checklist tu. Jadi ini adalah checklist yang juga perlu kita beri perhatian. Alright, so that's number 7. Alright, kita ada nombor 8 dan nombor 9, insyaAllah terbagi. So okey, kita kena ada apa yang kita panggil dia revenue. Revenue. Okey, revenue dia panggil revenue growth, right? Revenue growth plan. Okey, so apa tu revenue growth plan? Okey, apa tu revenue growth plan kan? Apa tu revenue growth plan? Apa maksud dia? Maksud dia adalah kita kena ada satu plan revenue punya increment. Alright, macam mana kita nak membina ataupun ada plan untuk capai certain revenue. Okey, so biasanya kita kena, tak payahlah ambil 10 tahun, tapi kalau boleh 1 tahun dengan 3 tahun, 1 year, 3 years. So kita ada 3 year revenue plan. Okey, tahun ni kita capai benda ni, tahun kedua kita capai benda ni, tahun ketiga kita nak capai revenue banyak ni. So untuk tu apa kita buat? So kita kena ada. So bila kita ada benda tu, maka orang yang bekerja dengan kita, team kita faham apa exactly yang kita nak capai. So maka mereka ni akan ada satu benda. Jadi kita tak perlu ada kat situ. So kita dah set 3 tahun punya plan, kita pun boleh pergi Jepun, duduk kat Jepun, kita makan sushi. Lepas tu kita telefon dah tanya, kita check apa benda-benda macam tu. Sebab apa? Kita dah set kan. Kalau kita tak buat benda tu, orang pun tak tahu apa yang kita nak. Kita kena duduk, kita kena bagi tahu, kita nak capai benda ni lah, dalam ni awak kena buat benda ni. Jadi benda ni sebenarnya menjadikan kita susah nak capai, kata orang tu, bersara daripada perniagaan kita. Make sense tak apa yang aku cakap ke? Korang ni macam anggut-anggut sebab Abang Abu cakap kita dengar lah. Jangan macam tu. Aku nak benda ni make sense pada orang. Alright, itu yang kita nak. Okay, so okay. Dan di samping revenue growth ni kan, yang juga pada Abang Abu adalah benda yang penting adalah untuk kita tahu macam mana kita punya profit growth. Profit ni ataupun kita panggil dia profit and margin punya growth. Okey, sebab kadang-kadang kita ni tak ambil berat dekat benda ni. Apa maksud saya ni? Kadang-kadang bila kita dapat duit daripada revenue yang tinggi,
kita mula berbelanja seperti lebih tau. Suddenly kita akan gunakan lebih untuk, tak kisahlah untuk expansion of business ke, even untuk your personal life. Tapi problem dia, sebab kita punya profit margin kita tak jaga because of certain benda, competition out there, marketing cost out there, whatever yang increases, menjadikan profit growth kita tak pandang. Jadi kita nampak revenue, kita rasa kita punya profit lebih kurang sama, dan kita move forward. Sebab biasanya kita tak ada nombor 7 tu, iaitu track and balance tu tak ada. So kita akan mula, dan ini juga menjadikan kadang-kadang kita memang tak boleh nak keluar daripada bisnes kita, sebab kita punya profit margin itu tak allow kita untuk nak nak retire. Sebab apa? Kita masih perlu buat certain kerja, sebab kita belum ada capacity revenue ataupun profit. Revenue bagus tapi profit dia. Jadi kita perlu juga memastikan profit dan margin kita ni allow benda tu untuk grow dengan sendiri. Allow kita punya business tu dapat dia punya budget for everything seperti yang kita rancangkan. Jadi ini juga akan memberikan kita satu kata orang tu freedom untuk kita buat apa-apa saja di luar bisnes kita, right? Jadi pastikan benda tu. So, dan last kali of course the last one tadi saya cakap nombor manage dan track balance tu kan, tu balance sheet. Itu adalah dari segi balance sheet, tapi kita juga nak kena ada weekly kind of like reports. Okay, KPIs, kita punya cash flows, okay, weekly report on cash flows and your KPI, sebab benda-benda ni akan memastikan we are on the correct kind of like track. Dia macam pass tau, kita check pass je, kita tahu oh ni ada masalah sikit ke whatever. So weekly kita buat benda tu, weekly, every week, supaya kita faham ada tak adjustment yang perlu kita buat. Mungkin kita perlu some corrections dekat sini. So benda ni akan menjadikan kita punya sistem lebih baik dan allow us to actually retire from our business in 3 to 7 years. So ini adalah antara checklist yang Abang Bu nak bagi supaya awak go through again apa yang saya cakap ni. Does this make sense for you? And I believe it makes sense, sebab benda ni bukan Abang Bu cakap saja, tapi benda yang sebenarnya saya ni saya buat banyak benda tau. Saya ada company yang sebenarnya zero involvement. Maksudnya saya tak ada involvement apa-apa. Saya test benda tu. Alright, and it works. Kedua, saya ada small kind of like contribution and involvement. Contohnya saya perlu hadir pada meeting, saya perlu hadir pada decision making. So ada jenis yang macam tu juga. Ada jenis yang saya kena involve. Maksudnya saya memang kena ada untuk memastikan benda tu berjalan. Keempat, saya juga jadi sistem. Ada juga satu benda ni saya yang kena buat benda tu. Tak ada saya, benda tu tak jalan. Jadi saya cuba semua benda ni supaya saya melalui proses-proses untuk saya memahami apa kesilapan yang kita lakukan dalam benda ni, apa sebab benda ni tak dapat capai benda yang ni. Alright, itulah yang sebenarnya saya buat, dan daripada apa yang saya buat dan pengalaman, insya-Allah ini antara benda yang saya pasti dia akan memberikan anda satu cara untuk menyediakan diri awak dan juga menjadikan awak ni bebas daripada bisnes awak ni. Maksudnya awak dah dapat freedom, awak dah bersara daripada bisnes. Bersara maksudnya tak perlu lagi pergi office, just duduk je dekat handphone je boleh check kan, benda-benda macam tu lah. So saya harap hari ni punya perbincangan kita dapat memberikan awak sedikit macam pemikiran, sedikit macam soalan yang awak boleh tanya diri awak. Alright, dan pastikan checklist ni adalah checklist yang saya punya, dan tak salah untuk awak menambahnya mengikut awak punya kedudukan, awak punya business, awak punya industri, dan juga mungkin ada benda yang awak tak perlu nak macam includekan dalam awak punya checklist awak sendiri. Ini sebagai satu guidance. You can take this checklist and you can improve on it, and you can actually make it your own checklist. Boleh ke? Boleh. So saya harap benda ni dapat memberikan awak something. Alright, so ada tak apa-apa soalan, sebab kita dah sampai pukul 10 dah, Alhamdulillah. Sekejap saja masa berjalan, banyak benda yang kita kongsikan. Saya harap awak dapat belajar sesuatu. Alright, dan kalau ada soalan boleh tanya. Alright, sebelum kita menutup tirai untuk hari ini,
Dan jangan lupa petang ni pukul 12 tengah hari, okey, dekat page saya juga, sebab kita ada buat cross posting walaupun kita host dekat page Muslim Coaches Singapore Association ataupun Muslim Coaches Association of Singapore. Kita ada live session weekly Wednesday Wealth. Kita bincangkan pasal kewangan, soal jawab secara santai, dan saya juga bawa guest hari ini untuk berkongsi macam mana dalam era pandemik ni dia boleh buat 14-15 ribu daripada retrenchment. Dia di retrench dan akhirnya dia buat something dan boleh capai banyak tu. Macam mana dia buat dalam 15 minit interview satu, pukul 1 tu, pukul 12 kita dah start 12.30, so 1 tu kita ada interview special, dan 15 minit yang terakhir kita akan ada MCS punya people untuk share about what they have been doing. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk dapatkan pukat kaya. Alright, pukat kaya. Pergi dekat abangabu.com ni, pergi klik sekarang. Pergi tengok abangabu.com. Pergi cepat, buat sekarang. Saya pernah buat ni, tolong komen. Saya dah lah bang. Okay, set revenue group, okay, alright, faham Babu, okay, alright, cakap faham. Ayu Mariani dia faham, dia cakap okay. Syarmila Babu okay, saya kena check, okay, betul, alright, okay, dah buat Cik Elia, Tania dah buat. Siapa lagi yang dah buat? Dah pergi klik abangabu.com dan dia sudah mula klik dekat pukat kaya. Okay, so kalau you are you are doing business, I think this pukat kaya going to be beneficial for you sangat-sangat, sebab dia bukan hanya buku, tapi dalam tu ada program. Kita ada 4 jam punya workshop nanti. Lepas tu pula kita ada 90 hari bimbingan on how to make this pukat as practical and real menggunakan fintech technology. Buku tu alhamdulillah baca, mungkin bila baca ada yang tak faham, so tunggu 30 hari bulan. Kita ada 4 jamnya workshop. Okay, workshop 4 jam secara online, menerangkan kaedah-kaedah pukat kaya, dan juga macam mana Abang Abu sendiri menggunakan pukat kaya ni untuk mencipta banyak kewangan kan. So kita akan share benda tu. Okay, Ayu bagus, buat sekarang, tekan klik. Zainal, thank you tuan Abang Abu, wallahu akbar. Alright, tekan pukat kaya, terus pergi link tu, kat situ baca sikit, terus klik beli, dan awak boleh terus dapatkan buku tu. Alright, bila dah beli nanti adalah dia suruh buat mungkin ada yang SMS ataupun dia terus dapat email, dia follow the email dan dia boleh dapat buku tu insya-Allah, dan dia dah bersedia untuk kita punya program insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu untuk hari ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah, dan saya juga mendoakan semua yang hadir pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita satu cahaya dalam kita mencapai kejayaan dalam kewangan kita. Mudah-mudahan kita juga dibimbing, alright, agar kita dapat menjalankan ibadah Allah, alright. Mudah-mudahan kita jadikan apa yang kita buat ni sebagai satu ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga ini akan memberikan manfaat pada orang di luar sana. Saya mendoakan mudah-mudahan anda akan dilindungi Allah daripada wabak penyakit yang sedang berleluasa ni. Mudah-mudahan kita juga diberikan keimanan takwa yang tinggi. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu, dan saya juga mohon doa-doa anda ni semua untuk kejayaan dan juga kesihatan saya. Doakan mudah-mudahan Allah akan mempercepatkan kesembuhan daripada batuk-batuk ni supaya saya dapat lebih energy insya-Allah. Right, okay, so itu saja. Kita jumpa lagi esok. Jangan lupa esok kita akan ada topik yang sangat menarik juga dalam Business Money and Wealth BMW Talk Series. Alright, so itu saja. Jadi jangan lupa juga untuk tengah hari nanti untuk bersama dalam Wednesday Wealth, dan yang penting pergi buat ni abangabu.com, tekan pergi cari abangabu.com link, terus buat, ataupun you pergi dekat bawah ni Facebook ni, awak scroll balik ada juga benda-benda macam tu. Right, so itu saja daripada Abang Abu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu dengan anda esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الشيء